Sedara susulan keputusan Britain untuk keluar daripada Kesatuan Eropah, ia dijangka tidak memberi kesan terhadap Malaysia. Kupasan lanjut bersama wartawan Supairi Abdullah. Keputusan ini, walaupun kita tahu tempoh untuk ianya dilaksanakan mungkin mengambil masa 2 tahun umpamanya, tetapi cukup memberi satu tamparan yang hebat kepada ekonomi global. Yang kepada Malaysia, dari sudut hubungan ekonomi secara langsung ataupun the real sectors. Real sectors ni saya merujuk kepada perdagangan terutamanya. Kita sebenarnya tidak mempunyai hubungan yang begitu besar dengan UK secara spesifik. Import dan ekspor kita dengan UK mungkin dalam sekitar 1.5% saja begitu. Jumlahnya kecil. Jadi secara langsung dia mungkin tidak memberi kesan. Namun demikian yang perlu kita awasi dan beri perhatian ialah apakah dia punya kesannya ke atas terutama sektor keuangan. Kerana apabila UK keluar, kalau sekiranya benar mereka, malahan bila ada signal mengatakan itu hasil yang dikehendaki oleh UK, walaupun tidak berlaku lagi, dia boleh memberi tekanan. Umpamanya, pertamanya kita lihat kepada UK kerana negara pelabur-pelabur ataupun pihak industri yang terlibat dengan UK hari ini, kemungkinan ada yang akan membuat anjakan ataupun peralihan keluar. Dan kemungkinan juga terutamanya dalam sektor keuangan. Sektor keuangan ni dia punya flow dia lebih pantas. Kalau kita ada kilang di UK untuk keluar, untuk mendapat manfaat EU, dia ambil masa bertahun-tahun. Itu kerana ada pelaburan secara hakiki. Ya, pemindahan teknologi dan sebagainya. Tetapi pelaburan keuangan, ini yang perlu diberi perhatian yang lebih besar. Kerana pelaburan keuangan ini basically by buttons you can exit. Maksudnya kadang-kadang dikatakan sebagai flight to the safe haven. Maksudnya pemindahan dana keluar daripada UK dalam jangkaan bahawa nilai pound akan menurun, dia akan menyebabkan flight ini. Jadi flight ini yang akan menyebabkan nilai mata wang yang pound umpamanya akan menurun dan menyebabkan nilai-nilai pelaburan yang lain. Jadi umpamanya dalam konteks, saya ada baca laporan umpamanya, dalam konteks nilai hartanah di UK. Jadi apakah pelabur-pelabur akan flight ini akan menyebabkan nilai hartanah di UK jatuh. Jadi berarti bagi Malaysia, individu ataupun firma, terutamanya firma-firma besar yang mempunyai pelaburan hakiki di UK. Ini kita kena perhatikan apakah nilai pelaburan mereka akan terjejas akibat daripada keputusan UK untuk keluar Brexit ini. Dan juga pemegangan apa-apa bentuk pelaburan, sama ada pelaburan keuangan ataupun pelaburan hakiki, sama ada hartanah ataupun pelaburan-pelaburan keuangan yang dinominasinya dalam nilai pound. Jadi itu juga perlu kita lihat sama ada ia dikesani ataupun tidak. Jadi lebih kepada bagi saya dalam sektor keuangan, dan yang keduanya ialah kesannya kepada negara-negara ataupun rantau lain yang mana Malaysia mempunyai hubungan yang rapat. Jadi berarti Malaysia, EU secara keseluruhan merupakan rakan dagang negara yang besar. Tetapi walaupun UK itu kecil, tetapi apakah keputusan Brexit ini juga akan mengesani EU secara umumnya? Jadi kalau itu ada, berarti kemungkinan saluran transmisi ke ekonomi negara itu mungkin ada melalui laluan tidak langsung melalui negara-negara EU yang lain.